Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, cikgu sains anda. Video kali ini, cikgu akan menerangkan dengan tajuk kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan. Bagi siapa yang terlepas dengan video penerangan cikgu berkenaan dengan haiwan yang hidup bersendirian dan haiwan yang hidup berkumpulan, boleh klik link di atas untuk terus tonton video tersebut dan jawab soalan uji minda berkaitan dengan topik tersebut. Seperti biasa, selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh jawab soalan uji minda yang cikgu sertakan pada description video link di bawah untuk sama-sama kamu uji kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk ini. Tapi soalan tersebut ada password, yang mana password itu cikgu selit dalam video ini, yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu akan dapat jawab soalan tersebut dengan markah yang baik dan juga kamu akan dapat password tersebut. Alright? Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan. Kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan. Bagi tengok, mengapakah setengah haiwan hidup berkumpulan? Poin yang pertama, sebab apa? Bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Okey, diorang boleh bersama-sama untuk membuat sarang dan juga mendapatkan makanan. Contoh dekat sini kita tengok semut. Semut bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Okey, jadi pertama sekali semut ni dia bersama-sama angkat daun ni untuk buat sarang dan angkat makanan untuk dibawa ke sarang. Mereka bekerja. Contoh yang pertama semut. Okey, contoh yang kedua pula tengok ya. Sekawan serigala mendapatkan makanan dengan cara memburu mangsa secara berkumpulan. Satu mangsa, 3 serigala. Okey, mencari makanan bersama-sama untuk mendapatkan makanan bagi kumpulan dia. Okey. Jadi, mengapakah serigala perlu berburu secara berkumpulan? Untuk memudahkan dia mendapatkan makanan. 1 lawan 1 mungkin boleh lawan. Kalau 3 lawan 1, mangsa pun kalah lah kan. Jadi boleh dapat makanan. Tengok contoh seterusnya ya. Dia kata apa ni? Kecil-kecil cili padi kita ni. Okey. Kuda belang ni besar. Okey. Dubuk ni kecil je. Tapi memburu dalam kumpulan membolehkan dubuk mengalahkan mangsanya yang lebih besar. Sebab itu kelebihan yang memburu secara berkumpulan ni boleh mengalahkan haiwan yang lebih besar daripada saiz badan haiwan yang memburu tersebut. Okey, itu kelebihan dia. Okey. Jadi, poin pertama, bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video pembelajaran berkenaan dengan topik sains secara automatik setiap minggu. Jadi, tekan butang subscribe di bawah sekarang. Kita tengok poin yang kedua pula, iaitu memastikan keselamatan ahli kumpulan. Okay, tadi bekerjasama kan ni untuk memastikan keselamatan ahli kumpulan. Macam mana? Haiwan yang hidup berkumpulan mampu memastikan keselamatan spesiesnya daripada serangan musuh. Jadi kalau hidup berseorangan, musuh mudah untuk menyerang kita. Kalau kita hidup ramai-ramai, musuh pun takut nak dekat dengan kita. Contohnya ikan bilis hidup berenang dalam kumpulan yang besar untuk mengelirukan musuhnya. Kalau dia seekor-seekor je, ikan besar senang nak makan dia kan. Jadi bila dia bergerak secara kumpulan, dia kelihatan seperti satu ikan yang besar. Jadi ikan yang mangsa nak makan dia pun lari jauh. Jadi dia selamat dengan hidup secara berkumpulan. Alright. Jadi tengok contoh seterusnya. Kuda belang hidup berkumpulan dengan cara menyamar diri daripada musuh. Nampak tak? Dia punya belang-belang ni kalau dia seekor memang mudah nampak. Ni kuda belang kan. Tapi bila dia hidup secara berkumpulan, musuh keliru. Mana satu ni ada berapa banyak ni, tak boleh nak anggap mana satu kuda belang yang dia nak makan, mana satu kuda belang yang lain. Jadi dia keliru. Jadi boleh mengelirukan musuh dengan cara hidup berkumpulan, menyelamatkan diri dia lah. Okey. Jadi seterusnya, singa ialah haiwan yang buta warna. Keadaan ini menyebabkan singa tidak boleh membezakan antara belang pada badan kuda belang dengan rumput yang tinggi. Rupa-rupanya singa ni buta warna. Bila kuda belang duduk bersama-sama, jadi dia tak dapat beza kuda belang ke rumput ke, kuda belang ke lalang ke ni kan, kuda belang ke apa ni kan. Jadi itu menyelamatkan kuda belang daripada dimakan oleh
singa. Poin yang seterusnya, macam mana memastikan keselamatan ahli kumpulan. Okey, haiwan yang hidup berkumpulan biasanya terdiri daripada induk dan anak-anaknya. Ada induk, ada bapa dia ataupun mak dia, okey, yang melindungi anak-anaknya. Haiwan ini juga melindungi anak-anak dia. Okey, contohnya macam ni. Ada singa betina ni menjaga anak-anak dia. Gajah jantan besar berjaga anak-anak gajah yang kecil. Apabila sekumpulan singa keluar memburu, singa betina dalam kumpulan yang sama akan menjaga anak-anaknya. Okey, jadi diorang ada tugas masing-masing dalam menjaga anak-anak diorang lah kan. Jadi singa akan mengawal kawasannya dan sumber air di kawasannya daripada kumpulan lain. Okey, jadi dia jaga kawasan dia ya. Singa akan menandakan kawasannya dengan semuran urinnya, kencing dia lah, di tempat-tempat tertentu dalam kawasan. Macam kencing kucing lah. Kucing kalau suka pancut sana, pancut sini dekat rumah kita kan. Jadi itu menandakan kawasan dia. Dia menjaga kawasan dia dan untuk menjaga keselamatan ahli kumpulan dia. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan akan mengawal kawasannya daripada diceroboh oleh musuh. Ini yang dilakukan oleh singa tadi tu. Dia tanda kawasan dia supaya apabila singa je lain datang, tahu ini dah ada kumpulan yang lain. Jadi orang tak masuk. Ataupun haiwan-haiwan lain bau kencing singa ni kuat tau. Jadi haiwan lain tak berani masuk kawasan tu. Jadi singa tu punya kumpulan lebih selamat. Tengok contoh yang seterusnya, macam mana hidup berkumpulan memastikan keselamatan ahli kumpulan. Okey, singa laut jantan akan mengawal kawasannya untuk mendapatkan sekumpulan singa betina bagi tujuan mengawal. Okey, dia kawal kawasan dia untuk dapatkan singa betina dalam kawasan dia tu untuk dia mengawal. Okey, contohnya semua singa laut betina ini saya yang jaga. Okey. Alright. Jadi, apakah yang akan berlaku jika seekor haiwan yang hidup berkumpulan terlalu dominan dalam kumpulannya? Okey, apa yang berlaku? Cuba kamu tulis pada komen video ini apa yang akan berlaku. Cikgu nak tengok ada pelajar yang dapat jawab soalan ni. Okey. Baik. Haiwan yang hidup berkumpulan akan bekerjasama untuk membuat sarang, mendapatkan makanan, menjaga keselamatan, melindungi anak-anaknya dan mengawal wilayahnya. Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bekerjasama untuk mendapat kelebihan tersebut? Macam mana? Seperti yang dah cikgu terang tadilah. Okey, dia mengawal kawasan dia. Yang ini dia jaga anak dia apabila ada yang lain memburu. Okey, mengelurkan musuh macam ni. Inilah contoh-contoh kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok pula apa kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan ni. Mesti ada kekurangan dia. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan juga mempunyai beberapa kekurangan. Okey, apa kekurangan dia? Yang pertama, wabak penyakit yang disebabkan oleh virus disebarkan melalui udara mudah merebak kepada haiwan yang hidup dalam kumpulannya. Macam itulah, bila seekor saja kena penyakit, dia mudah merebak kepada kawanan-kawanan dia yang lain. Apakah kesan kepada spesies haiwan yang hidup berkumpulan jika keadaan ini tidak dapat dikawal? Satu kumpulan itu akan matilah. Wabak sesama burung ke ni, biasalah kan. Jadi haiwan jadi burung ini dia ada penyakit sesama burung yang mana bila kena, kebanyakannya spesies itu akan mati kalau tidak diasingkan. Ada keburukan dia, mudah menjangkiti kawanan yang lain. Itu keburukan dia. Wabak penyakit mudah tersebar kepada binatang yang lain. Ketelaluan untuk video kali ini adalah 6 nombor. 21, 21, 21. Saya ulang sekali lagi. 21, 21, 21. 6 nombor. Selamat menjawab soalan. Tengok ini pula ya. Haiwan yang lemah dalam kumpulan yang besar akan mengalami kesukaran untuk melarikan diri daripada pemangsa. Maksudnya tak kuat akan lambat sikit lah kan. Contohnya macam singa kejar, ada rusa yang lambat sikit, dia akan kena makan ataupun kena faham oleh singa tersebut. Dia sukar untuk melarikan diri sebab ramai sangat kan. Kadang-kadang tu kelang-kelang kabut, sukar untuk dia melarikan diri. Kalau dia seekor-seekor je mungkin dia boleh bebas sebab ruang luas kan. Ini nak pergi sana kawan dia dah ambil. Sebab sini ada kawan yang lain kan. Jadi mudah untuk dia ditangkap kalau dia lemah. Kesimpulannya, haiwan yang hidup berkumpulan mudah dijangkiti wabak, penyakit, dan haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk mendapatkan
untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Itulah kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Okey, jadi kita dah habis topik ini. Kita bincang berkenaan dengan keburukan dan kebaikan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Kita tahu dia haiwan lemah, sukar untuk melarikan diri daripada pemangsa. Wabak penyakit mudah untuk menjangkiti haiwan-haiwan yang lain. Itu kekurangan dia. Okey, dan kelebihan dia bekerjasama untuk membuat sarang dan buat makanan lebih cepat, okey, untuk mendapatkan makanan lebih mudah, dia bekerjasama, dan keselamatan ahli kumpulannya lebih terjamin kalau hidup dalam berkumpulan. Itulah antara kebaikan dan keburukan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Sekiranya kamu dapati penerangan cikgu ini memberi manfaat kepada kamu, sila tekan butang like, share dan komen topik ini untuk sama-sama memberi semangat kepada cikgu untuk menghasilkan lebih banyak lagi tajuk-tajuk yang berkualiti untuk kamu belajar dalam topik sains ini. Alright, sekian dulu daripada cikgu. Jumpa lagi pada video yang akan datang, iaitu kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. Siapa yang belum tekan butang subscribe, sila subscribe sekarang untuk dapatkan update video-video terkini daripada cikgu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Cikgu Haya, cikgu sains anda. Bye bye.